iRadio UUM merentasi minda anda. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan kami di iRadio UUM ketiga ini dan bermula jam 3.30 petang ini hingga jam 4.30 petang nanti bersama Fatin untuk segmen e-library. Dan sebenarnya e-library dah lama tidak ke udara di iRadio ini, tapi petang ini Fatin ditemani oleh Encik Munawar. Assalamualaikum Encik Munawar. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Okey, bertemu lagi untuk segmen e-library. Dah lama dah ni tidak ke udara secara langsung. Lama Ya, lama. Okey, mungkin Cik Munawar boleh ceritakan ataupun ingin kongsikan sesuatu ni pada petang ini. Silakan. Berkenaan dengan apa? Okey, hari ni library Pusakan ingin bercerita tentang Unisearch Discovery Service, yang mana ianya merupakan satu locator tools yang membolehkan para pelajar atau para pengguna lain melakukan pencarian bahan-bahan library menggunakan one stop search center. So dia macam lebih kurang macam Google lah, orang kata apa, Google untuk buku-buku. Dan instead of dia masuk satu-satu database, cari bahan dekat database A, tak jumpa, dia keluar, dia masuk dalam database B, dia cari, tak keluar, dia jumpa. Kita ada lebih kurang 30 database kan. So mungkin kemungkinan besar kalau tak ada Unisearch ni, dia akan buat pencarian yang sama lebih kurang dalam 32 kali. Itu pun kalau database yang last kali baru dia jumpa. So kita guna Unisearch ni, so kita panggil Single Unified Search System lah. So dia akan cari keseluruhan database kita, termasuk full text, termasuk juga buku-buku bercetak kita dan juga buku-buku elektronik kita. Jadi kita tidak perlulah pergi ke setiap pengkalan data tak perlulah dengan menggunakan Unisearch ni, memang amat mudah sekali lah. Amat mudah sekali. Okey, hari ini Cik Munawar akan tunjukkan kepada pelajar kita ataupun kepada pendengar kita bagaimana untuk menggunakan database ni. Ya, betul. Tapi sebelum tu Cik Nawar, kita dengar lagi lah lagu kan? Okey, lagi seronok. Okey, kita pun tidak seketika. Okey, dan untuk anda semua di luar sana jangan ke mana, kerana selepas ni Cik Munawar akan kongsikan dengan kita bagaimana untuk menggunakan database ini. Namanya Unisearch Discovery Service. Jadi jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio UUM merentasi minda anda. iRadio UUM merentasi minda anda. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan Fatin dalam segmen e-library pada petang ini. Dan hari ini kita kongsikan dengan anda berkenaan dengan Unisearch Discovery Service. Okey, bak kata Encik Munawar, katanya ni macam Google untuk pencarian buku-buku semua. Ya, betul. Silakan Encik Munawar untuk meneruskan segmen kita pada petang ini. Okey lah, macam biasa nak guna library, macam biasa kita login dahulu ke dalam MyValley. Kemudian ada satu link library ni, kita klik sahaja dia. So memang by default dia akan pergi kepada Unisearch punya page lah. So Unisearch the Discovery Service, the blend library resources including library catalog and full text database into single database. So pencarian dia akan lebih pantas, lebih elok lah. Okey, jom kita tengok kepantasannya. So andai kata kita nak cari pasal apa kan? Let's say kita nak cari pasal distance education in Malaysia lah. Ya, jadi kita ataupun kita boleh cukup jam distance education Malaysia pun sudah boleh. Yang ni macam biasa, search term limiter ni kalau kita pilih keyword, so sistem akan mencari di seluruh tempat. Kalau kita pilih title, dia akan limitkan search kita pada title saja. Makna kata kunci ni mesti ada di dalam tajuk, baru dia keluar. Kalau tak dia tak keluar. Takkan keluar ya. So kita biasanya kita biarkan keyword saja. Author ni macam biasalah penulis, ya. So keyword. So kat bawah ni ada limit search to. So yang ni kalau kita pilih by default, dia memang pilih full text and library catalog. Okay. So makna kata dia akan laku pencarian mana-mana bahan yang ada full text dan library catalog, dia bawa keluar. Tapi kalau kita limit pada full catalog, maksudnya buku saja. Kalau full text saja. So kita biar kat sini. Full text and library catalog. Full text and library catalog. Tekan file. Lalu biasanya kalau kita guna Unisearch ni, kita punya internet tu kalau boleh yang laju lah. Kalau yang totek-totek tu 1515 saya tak tahu lah kalau ada orang guna lagi. Dia lambat sedikit. Sebab dia memang, jadi nak keluar result dia pun lambat lah kan. Tapi zaman moden ni kan, saya rasa semua orang dah guna semuanya pantas. Dah tak main dah ni yang apa nama totek-totek tu. Kan? Ini contoh. So macam kita tengok sini,
Kalau ada full text dia akan terus tu you record from DODJ, maksudnya ada record lah. Ada full text. So kalau bahan-bahan yang macam buku, ni buku. Dia tulis sini buku. Kalau artikel dia tulis di situ academic journal. Kalau buku dia tulis buku. Cumanya kalau buku elektronik, contoh ya, dia akan tak ada contoh di sini. Kalau buku elektronik dia akan tulis macam katalog biasa kita tu yang dekat sini. Dia lebih kurang je. Okey. Contoh tu dia. Ini katalog kita. Mungkin sedikit busy. Tu dia. Kalau bahan-bahan elektronik, dia akan tulis benda ni, electronic resource. So sama saja benda ni dengan apa nama UNICEF yang akan dekat. Cumanya kita tak kalau kita pilih OPEC, dia cari memang OPEC saja. Cuma kalau UNICEF ni dia boleh carikan pada semua tempat. Nak full text ada, nak library katalog pun boleh. Lepas tu kita boleh pilih content provider kita. So let's say kalau kita tahu benda tu ada dekat Eric, kita tekan Eric. Kalau kita tahu benda tu ada, kita nak benda tu, bahan tu daripada Business Source Complete, kita select yang ni. So dia akan kira macam ni, ke semua database kita dia carilah. Baru senang sikit pencarian kita. Ni contoh. Maksudnya dia melibatkan semua database yang ada di dalam library kita. Ya, betul. Jadi mudahlah untuk mencari ke mudah semua untuk mencari, tempat. mudah untuk pelajar dan mudah juga untuk kami. So kalau dulu kalau kita nak tunjuk cara-cara guna, kita akan tunjuk apa nama, buka database tu, buka database ni, cari bahan. Tapi dengan UNICEF ni, setiap satu database tu ditunjukkanlah cara penggunaannya kepada pelajar. Tapi betul. Sekarang kita guna UNICEF ni, dia apa nama, pencarian dekat sini saja. So dia boleh tolong carikan bahan kita tu dekat UNICEF ni. Semua dia kata UNICEF akan tunjuk benda ni ada kat mana, benda ni ada kat mana, dekat mana. Di bahagian sebelah kiri tu dia akan tunjuk dalam database ada berapa banyak betul. ya. Bahagian kiri macam tadi kita pilih apa nama bahan tu, kita nak daripada Business Source Complete. Tapi kalau kita let's say kita nak all providers, kita update je lah. Update je. Kita pilih all providers tu, dia akan tunjuk daripada yang bahan database lain. lain. Ini sebagai contoh. Jadi mudah di situ Encik Munawar, nampaknya ada PDF file. Ya, betul. Journalnya di situ. Ada booksnya di situ. Jadi betul. Mudahlah untuk kita mencari apa jua jenis bahan sekalipun dekat dalam ni. Ya, benar. Kalau tak dulu kena buka satu-satu, sekarang tak payah. Sekarang kita boleh guna satu search system sahaja. So mudah untuk pelajar-pelajar dan mudah untuk kita. So kalau mana bahan-bahan yang tak ada full text tu, dia boleh macam biasa, dia ada link untuk document delivery. Maknanya kata dah tak perlu susah-susah untuk isi borang. So dia secara automatik dia akan tolong isikan borang untuk anda. Begitu semua. pula. Ya, betul. Maksudnya kita klik di tajuk. Let's say kalau kita nak buka lah tajuk dia kan, tekan ni. The need for participation ni, kita boleh tekan sini terus pun tak apa. Tapi mungkin kita nak baca dia punya apa tu kita panggil? Content. Extract. Oh, extract daripada author. Contoh, kalau ada extract dia ada lah. Kalau tak ada, kita tekan saja. Macam ni kan. Oh, jadi just kita klik pada access URL tu saja ke? Sini pun boleh. Klik sini pun boleh. Oh, view tekan. Mudahlah untuk student-student kita, jadi tidaklah mereka sesat, lost di library kita. Sekarang ni sesat ni dulu kita zaman sekarang dia tak payah dah. Dah terror. Dia dah ada pada kita ni pun semua pandai-pandai baca. So apa nama dia dah ada dia terus buka full text. So tak payah nak cari satu-satu. Ni contoh. Jadi ini paper yang ditulis oleh kita punya lecturer ni. Kan? Ya. Prasanti. Tak sangka pula. Nak cek benda lain. Tapi jumpa ni. Jumpa pula. Bagus. Tengok. Bahan-bahan kita pun ada dalam ni. Bagus tak bagus UNICEF ni. Itu dia berkenaan dengan database kita hari ni. Ya. Mungkin ada apa-apa lagi yang Encik Munawar ingin kongsikan? Kelebihan menggunakan UNICEF ini? Tadi kita cari bahan kita pada full text. So apa kata kalau kita cari semua sekali? Maksudnya yang tak ada full text pun dia ambil juga. Silakan.
cari dulu contoh bahan yang tak ada full text. Okey lah, macam ni contoh. Yang ni ada full text tapi bukan dalam database ni. Ini sebagai contoh macam data dia ada full text tapi bukan dalam database ni, tapi kita ada satu function kat sini, check link source for full text. Makna kata dia boleh tolong carikan sebab dia tahu bahan ni ada. So dia boleh guna link source. Link source ni salah satu daripada locator tools kita juga. So dia jadi dia akan cari link-link yang so dia akan berkaitan ke atau memang akan terus mana-mana bahan yang tak ada full text dekat EDX ni, ambil kita punya uni search, dia akan ada check link source for full text. Tapi mana kata bahan ni tak ada dalam database ni tapi ada dekat tempat lain. Dia dalam koleksi kita sebenarnya. Kalau tanpa uni search ni, banyak student tak tahu bahawa database ni sebenarnya ada. Tapi sebab tu kita ada link source ni, tekan ni, so dia akan tekan yang tu, dia boleh tolong carikan di mana sebenarnya beradanya full text tu. Bagi contoh. Kita tengok. Nampak? Ni dia. Ni contoh full text tu ada. Full text tu ada. Tapi bukan dekat dalam database kita. Maksudnya ini beberapa langkah lagi lah. Betul. Sekiranya tiada full text di dalam database ini. Betul. Tapi dia ada di database lain. Betul. Cuma anda perlu mencarinya dengan mengklik tadi button di sebelah kiri tadi. Kita panggil link source. Link source. Ini pula buku. Kalau buku kita tekan ni saja, dia akan bagi tahu lah. Kalau buku tu orang pinjam, dia akan bagi tahu sini due date, tarikh pulang bila. Kalau buku tu ada, kita boleh tengok. Ni buku tersebut ada di library kita lah. Ada di library kita. So kita boleh tengok sini, view enhance catalog. Kalau nak tengok katalog lebih lengkap, itu dia. kalau kita nak buku tu dia hantar, let's say untuk pelajar-pelajar kita yang berada jauh bukan di Lembah Kelang, dekat Sabah Sarawak ke, takkan kita nak suruh datang sini pinjam buku. Tak apa, kita boleh tolong hantarkan. Kita tu hantarkan. So kita post di Bukit Learning Center, klik saja sini. So dia akan tolong isikan bahan-bahan yang apa nama kotak-kotak yang perlu diisi, dia automatik lah. Okay, so kita pilih kita punya learning center. Next step, baca dia punya polisi ni. So makna kata polisi ni kita macam sini terang-terang bagi tahu, it's not offered to students and staff in Selangor, Kuala Lumpur. Makna jadi kata, kalau mereka berada di Selangor ataupun Kuala Lumpur, janganlah sebut-sebut nak menggunakan. Makna kata kalau dia gunakan juga, kita tak akan hantar buku ni sebab diorang boleh datang kat library kita. So kita benda ni untuk remote student-student yang berada di luar kawasan Kuala Lumpur. So tak ada untuk kita suruh dia, walaupun duduk di Sembilan, dan kata kakak nak dia nak pinjam buku datang sini, dah lah bayar tuition fee semua everything. So kita bagi offer ni, maksudnya apa nama link ni, kita boleh tolong hantarkan buku ni ke sana. Jadi Cik Munawar, dengan yang penghantaran buku ke sana ni, ada juga yang membuat permintaan. Macam mana? Banyak ke permintaan? Banyak. Ever since kita introduce interlibrary loan request form ni, memang banyak lah. Lepas tu kita ada introduce lagi apa nama dekat my account tu, kita boleh check kita punya my request. Maksudnya dah diproses ke atau belum diproses? So mana kata ni kan, interlibrary loan, date requested, dah proses ni, request dari sini maksudnya dah terima. Dah diterima. Jadi kita punya librarian akan check hari-hari. Selalunya dia akan, sebelum dia check ni, dia tengok ada request, dia akan hubungi yang meminta untuk confirm. Sebab apa nama, takut dia main-main ke kan. Jadi selalunya tak main-main lah. Yelah, serius ni. Dia akan confirmkan betul ke nak buku ni ke apa ke. So dia akan carikan, dia akan tukar kat sini processing. Processing. Let's say bila dah jumpa buku tu, dia hantar, dia akan tukar balik kat sini, posted to LC. Mana kata tunggu je lah. Begitulah. Betul. Untuk intra-library loan history ni lah. Betul. So mana kata kita boleh, dia boleh tahulah buku apa. Lepas tu dia boleh tengok apa nama buku mana yang dia minta. Itu di antara lain servis-servis yang lain yang disediakan oleh pihak library. Begitu mudah sekali. Kita boleh klik saja untuk pinjam daripada jarak jauh pun boleh. Nanti pihak library akan hantarkan untuk anda. Ini contoh kalau bahan tu tak ada langsung dalam kita punya
Sekejap Maksudnya bukan. Ni ada. Dia ada bahan yang memang tak kita, maksudnya kita tak ada, tiada di library kita? tak ada Atau langsung. Macam mana? Tapi, Tiada langsung. Tapi macam ni dia boleh dia maknanya dia datanya ada. datanya ada. Maksudnya dia ada bibliographic record saja. Tapi tak ada full text. Nanti saya tengok. Jadi Macam kalau contoh. yang tiada full text tu bagaimana? Untuk mana-mana bahan yang tak ada full text tu, dia ada satu link lagi kat sini. Request article. Nampak tak? So, kalau dulu dia tekan, dia kena masukkan apa nama title, kena masukkan apa nama ni, Adalah semua dia kena beberapa masuk secara lah. sendirilah. Tapi dengan adanya link yang baru ni, khususnya kita guna Unisearch ni, so Memang terus semua dah diisi kotak-kotak tersebut. kotak-kotak tersebut sudah diisi secara otomatik. Macam ni, nampak? Terus telah diisi. So dia tak perlulah nak apa nama, kalau dia ada rajin type pun boleh. Tapi sekarang dia tak payah pakai ni dah. So dia tunjuk sini, mudah untuk mereka, mudah untuk kita. Sebab kadang-kadang Takut ada yang tersilap lah. dia salah Silap type, isi. kita cari salah, kita bagi yang salah. Yelah, betul. Tapi sekarang apa nama, semuanya automatik. Dah memang Siap dia- confirm lah ini bukunya. Dia lah confirm dia. Tekan next step macam biasa. Memang dah ada dah butiran. Kita tekan mana duduk, atau next page. So basically macam biasa, staff kita akan telefon hubungi sebab apa nama nak confirmkan. Confirmkan. Baru so nanti bila dah dapat, nanti dia akan pulangkan. Dia akan hubungi dah dapat. So kita boleh check juga request kita punya status kita kat mana. Dekat mana kita punya status kita tadi. Tadi kita tengok my request untuk intra library room, maksudnya send this book to my learning center. Sini ada document delivery. Benda yang sama. Benda yang sama. Tapi cuma benda ni untuk document delivery service saja. Itu dia antara lain yang boleh didapati daripada Ya, Unisearch tadi Unisearch ni. So mana kata Unisearch ni memang satu baik. sistem pencarian yang sangat membantu para pelajar. Mudah nampaknya Encik Mudah. Munawar. Jadi sekarang ni kalau apa-apa pun pelajar akan diketengahkan dengan Unisearch ni lah. Ya. Daripada So pihak kita library. memang apa nama akan gunakan Unisearch ni sebagai de facto format kita lah untuk mengajar cara-cara pencarian bahan-bahan. Sebab kalau kita kejap tunjuk database ni, nanti diorang jadi confused. So kita guna satu single form saja. Dan boleh mudah. search untuk semua database. Betul. Semudah. Okey Cik Nawar, kita berhenti rehat seketika dan para pendengar dan juga pelajar terdapat mengetahui bagaimana caranya untuk menggunakan Unisearch Discovery Service ni. Jadi kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Dan anda semua yang ke mana kena terus setia mendengarkan kami di iRadio OUM. Kita dengar lagu dulu. Prestasi dan terima kasih Cik Munawar. Berhenti rehat seketika. E-Library Udara secara langsung memulai jam 3.30 petang hingga 4.30 petang dan kita nampaknya telah sampai ke penghujung segmen E-Library pada petang ini bersama dengan tetamu Fatin pada petang ini iaitu Encik Munawar, salah seorang daripada perpustakaan digital Tan Sri Dr. Abdul Hasan Museum Open University Malaysia. Okey Cik Munawar, nampaknya kita telah pun sampai ke penghujung segmen. Jadi mungkin Cik Munawar boleh kongsikan sedikit dengan kita berkenaan dengan maklum balas yang diterima tentang kita punya database ni, Unisearch Discovery Service ni. Okey, setakat ini kita menerima banyak juga positif feedback tentang Unisearch ni. Semuanya kata sebab dia mudah digunakan, dia membantu mereka melakukan pencarian dengan pantas. So banyaklah kita guna komplimen dan juga Cadangan yang elok lah. Unisearch ni semuanya positif lah ke? lah. Okey, itu dia berkenaan dengan maklum balas yang diterima. Nampaknya ramai yang sukakan database ini. Okey, mungkin Cik Munawar boleh kongsikan sedikit pengumuman daripada pihak library. Mungkin ada pengumuman yang penting untuk pelajar. Cerita sedikit. Yang pertama sekali, kita ada buat satu library support ticket tools untuk para pengguna kita, yang mana ianya lebih kurang macam eCRM. Tapi cuma eCRM untuk universiti. Tapi ini library punya. Apa nama perkara-perkara maknanya library saja. So dekat user link sini dalam akaun dia ada create support ticket ni. Kalau dia tekan ni, dia boleh pilih apa nama inquiry ke, complain ke, suggestion ke. Lepas tu ada kategori dia boleh pilih lagi. Database.
pasal kata let's say dia ada masalah komplain pasal database ke, pilih pasal database. So masukkan tajuk perkara, kalau ada gambar boleh attach screenshot, kalau ada file boleh attach juga file, tak ada masalah. So kita buat ni bukan apa, walaupun dia macam duplicate apa SRM buat, cuma bezanya support tiket untuk library ni memang untuk library, dikawal oleh library, di-manage oleh library. So mana kata report tu dengan kita hantas lah. Dan juga lagi satu, kita ada buat apa nama juga, kita panggil tracking system lah. Mana kata my support ni, so dia boleh tengok apa nama tiket dia macam mana. Macam contohnya ni saya buat testing saja. So apa nama aktif, assign kepada siapa. Kasi kalau support history tu dah habis, oh tak ada. Kalau dah habis dia akan tulis sini apa nama, dia akan bagi tahu lah, ni kita akan apa nama cuba bagi feedback secepat yang mungkin. Sebab apa, setiap kali pelajar ataupun para pengguna library isi support tiket ni, dia akan terus hantar email kepada pustakawan yang bertanggungjawab. Dia macam tu lah, mudah. Maksudnya terus kata, alert tu cepat lah. Betul. Sebab setengah kadang-kadang mungkin dia tak suka telefon, mungkin tak suka hantar email. So create support tiket. Lagi tu boleh create support tiket ni senang untuk kita track. Macam tu. So kalau ada komplain ke apa, isi je bang. So kita track dengan mudah, tak ada masalah. Sebabnya ada kategori di situ. Betul. Maksudnya berkenaan dengan database ke, berkenaan dengan library account ke. Betul. Apa, boleh terus kepada. So basically memudahkan kerja kita dan juga memudahkan para pengguna untuk melaporkan sebarang kerosakan ataupun masalah yang ada. Kadang-kadang seperti kita sedia maklum kan, kadang-kadang server kena down, kita tak sedar. So kalau apa nama create support tiket ni, terus ada, dia akan hantar, sebab bila dah hantar je dia akan notify, dia bagi notification dekat email. Sebab macam kita library memang hari-hari tengok email kan. Yelah. So kita boleh tahulah untuk server down, kita kena up cepat-cepat. Maksudnya daripada kita tak sedar tadi, terus kita tahu ada masalah yang mungkin kita tak sedar kan pada awalnya. Jadi kalau ada support tiket ni memberikan kita peluang untuk mengetahui apa masalah tu dengan cepat lah. Betul. So lagi satu, seperti yang kita sedia maklum, mengkala tibanya musim peperiksaan, library akan extend kita punya servis kepada 1 jam lagi. So bermula pada 8 Disember sampai 30 Disember 2012, perpustakaan akan dibuka daripada pukul 8 pagi sampai pukul 9 malam untuk hari Isnin sampai Jumaat. Pada hari Sabtu Ahad macam biasa kita buka daripada pukul 8 sampai 5. Kami tutup sekiranya hari tersebut adalah cuti umum. Tapi kita, kalau kita buka, kita akan update dalam portal kita dan juga Facebook. Jangan risau. Dan juga pada pelajar-pelajar yang ingin tahu dengan lebih lanjut cara-cara penggunaan Oyan Digital Library, jangan khawatir, jangan risau, jangan takut. Boleh datang ke library ataupun telefon 27732134 atau 27732145 bercakap dengan mana-mana pustakawan. Ataupun kalau tak mau telefon juga, boleh menggunakan sistem apa nama create support tiket, ataupun boleh chat terus dengan para librarian yang ada. Dekat sini kita akan buka daripada pukul 8.30 pagi sampai pukul 6. Ini lagi mudah. Yang ini memang lagi mudah lah. Cumanya apa nama, mungkin ada setengah tu malah nak type. So yang ni memang lagi cepat. So ikut kesesuaian masing-masing. So kita cuba untuk menjadi serapat yang mungkin dengan pelajar kita. Ya, betul. Memang kalau tengok library ni bermacam-macam servis yang diberikan, bermacam-macam database diperkenalkan kepada anda untuk memenuhi keperluan setiap pelajar di universiti. So kita kena faham library adalah kita panggil gapura maklumat. Gapura tu kita gerbang maklumat lah. So mana-mana ODL institution, library yang utama. So sebab itu kita kena kukuhkan kedudukan library. So kalau library-nya tak bagus, orang dah, pelajarnya pasti tak bagus. So itu pasal kita cuba untuk menjadi sebaik yang mungkin. Mungkin kita tak perfect, tapi kita cuba ke arah tu. Kalau salah silap, kita mohon diperbetulkan lah. Bagi tahu cadangan dan sebagainya diperlukan untuk kita memperbaiki semasa ke semasa. Dan library ini dapat menyediakan perkhidmatan yang cukup lengkap untuk pelajar semua di luar sana.
So itulah dia. Itu dia berkenaan dengan pengumuman yang terpenting daripada pihak library. Apa pun kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Munawar kerana sudah hadir ke konti kita. InsyaAllah kalau minggu depan ada lagi berkenaan dengan library InsyaAllah yang baru, kita akan udara lah bersama-sama dengan pihak library lagi. Okey, dan untuk anda semua di luar sana, terus mendengarkan iRadio pada esok hari kerana kita akan menutup siaran jam 5 petang nanti. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.